Nama saya Siti Nasrulani. Kami dari Kumpulan Reka Bentuk Bandar Teknologi Hijau dari Sekolah Modern Hasrat Amaja. Reda Panjang Eco City berkonsepkan reka bentuk bandar teknologi hijau. Objektif pertama untuk menghasilkan bandar yang terancang. Terdapat beberapa ciri yang ada pada bandar ini, di antaranya bandar selamat. Ini ialah bandar rumah bebas hijau karbon, ataupun bandar sihat rumah serta kaca. jimat Rumah terama. hijau ataupun rumah kaca ialah satu bangunan yang diperbuat daripada kaca atau plastik yang membolehkan penanaman yang terlindung dan terkawal. Haba dari cahaya matahari yang menembusi strukturnya yang lutsina memanaskan tumbuhan dan tanah di dalamnya. Kalau kita boleh lihat, ia juga berdekatan dengan rawatan air untuk mendapatkan sumber air dan tadahan air hujan sebagai siraman kepada semua tanaman dari air yang dirawat. Kawan-kawan, ini ialah bangunan hijau. Bangunan ini dikelilingi tumbuhan hijau dan tingkap bagi pencahayaan semula jadi untuk mengurangkan penggunaan elektrik dan menyebabkan pengurangan pengumpulan haba. Kalau anda dapat lihat, bangunan ini dibina berhampiran dengan jalan raya bagi mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Dari segi emosi pula, kita dapat mengurangkan tekanan kerana mempunyai persekitaran yang nyaman. Dalam dinamik bendalih, gelombang angin atau ombak ialah gelombang permukaan yang berlaku pada permukaan bebas jasad air seperti lautan, laut, tasik, sungai, seterusan, lopak atau kolam. Ia terhasil daripada angin bertiup di kawasan permukaan bendalih. Gelombang di lautan mampu bergerak beribu-ribu batu sebelum mencapai darat. Apabila dijana terus dan terjejas oleh angin tempatan, sistem gelombang angin dipanggil laut angin. Selepas angin bertiup meniup, gelombang angin dipanggil alun. Secara umumnya, alun terdiri daripada gelombang yang dijana oleh angin yang tidak terjejas oleh angin setempat pada masa itu. Ia telah dijana di tempat lain atau beberapa waktu sebelumnya. Gelombang angin di lautan dipanggil gelombang permukaan lautan atau ombak lautan. Okey, di sini terdapat session jana kuasa hybrid. Why I say hybrid it is because dia boleh digabungkan 4 jenis tenaga iaitu sistem solar, tenaga biojisim, biogas serta sistem bateri berpusat. Sistem hybrid dia menjanam elektrik daripada sumber tenaga semula jadi. Tenaga solar ialah teknologi yang diciptakan untuk mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari. Sumber tenaga secara semula jadi ini bukan sahaja mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api, malah dia juga penting untuk mengurangkan pencemaran pemanasan global. Kelebihan bukit mampu menyerap air yang berguna apabila memasuki musim kemarau agar ketersediaan air tetap terjaga dan tidak mengalami kekeringan. Kincir angin ini telah dibina di kawasan bukit bagi mendapat angin yang mencukupi untuk menukarkan tenaga angin ke tenaga elektrik. Kincir angin juga merupakan tenaga yang boleh diperbaharui. Kincir angin ini semestinya tidak mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, kawan-kawan, ini ialah masjid. Ia dibina berhampiran laut. Masjid ini menggunakan tenaga dari stesen kuasa dan panel solar. Binaan masjid ini mempunyai bukaan berlubang untuk pengudaraan dan pencahayaan semula jadi sebagai penjimatan tenaga elektrik. Kalau anda dapat lihat, setiap bangunan pasti mempunyai tenaga solar. Tenaga solar sangat baik untuk di persekitaran kerana ia merupakan tenaga yang bersih dan boleh diperbaharui. Tenaga solar semestinya tidak melepaskan sebarang gas rumah hijau. Selain itu, tenaga solar semestinya tidak menggunakan bayaran seperti tenaga elektrik kerana ia hanya menggunakan sumber tenaga percuma iaitu daripada cahaya matahari. Manakala jalan raya ini dikelilingi tumbuhan hijau bagi mengurangkan pencemaran udara. Peranan tumbuhan hijau bagi menyerap gas yang disebabkan oleh kendaraan.